370, selamat pagi. Identify climb flight level 180, cancel SID, turn right direct to Ikari. Okay, level 180, direct Ikari, Malaysian 370. 370, contact lampu radar 1326 ke naik. Alright, 1326, Malaysian 370. Share Express 1. Number control, Malaysian 370. Malaysian 370, lampu radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. Sebuah pesawat Malaysia Airlines yang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing terputus hubungan dengan Menara Kawalan Udara di Subang kira-kira pukul 2.40 pagi awal hari ini. Penerbangan MH370 itu membawa 227 penumpang termasuk 2 orang bayi serta 12 anak kapal. Malaysia Airlines dalam satu kenyataan memaklumkan pesawat Boeing 777 itu tersebut berlepas dari Kuala Lumpur pada pukul 12.41 pagi Sabtu. Mengikut jadual, ia sepatutnya mendarat di Beijing pada pukul 6.30 pagi hari yang sama. Serentak insiden itu, Malaysia Airlines sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa yang telah menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat berkenaan. Syarikat penerbangan itu juga memberitahu akan memaklumkan perkembangan mengenainya dari masa ke semasa. Ia menasihatkan orang ramai untuk menghubungi talian 037. Amerika telah keluar dari Afghanistan. Salah satu sistem kawalan dan perintah, iaitu Command and Control System (CNC). Mereka iaitu digunakan untuk mengawal drone tanpa pemandu. Telah dirampas oleh Taliban ketika konvoi pengangkutan Amerika sedang bergerak ke bawah dari salah satu penggalan di atas bukit. Taliban menyerang hendap konvoi tersebut dan membunuh 2 kaki tangan Navy SEAL Amerika. Merampas peralatan senjata termasuk CNC yang beratnya 12 tan dan dimasukkan ke dalam 6 peti. Peristiwa ini berlaku lebih kurang sebulan yang lalu pada Februari 2014. Tiada liputan di dalam peristiwa ini. Apa yang Taliban mahu ialah uang. Mereka mahu menjual sistem CNC tersebut kepada Rusia atau China. Rusia terlalu sibuk dengan urusan di Ukraine. China pula amat dahagakan teknologi sistem ini. Bayangkan jika China dapat menguasai teknologi di belakang sistem CNC ini, semua drone Amerika akan tidak berguna lagi. Oleh itu, China telah menghantar 8 saintis pakar pertahanan mereka untuk memikirkan dan memeriksa sistem yang dirampas tersebut dan bersetuju untuk membayar jutaan dolar untuk itu. Sekitar awal Mac 2014, 8 saintis China tersebut bersama 6 peti melakukan perjalanan mereka ke Malaysia dengan berpendapat laluan ini adalah yang terbaik untuk mengelakkan dari dikesan. Kargo ini kemudian disimpan dalam kedutaan China di bawah perlindungan diplomatik. Sementara itu, Amerika dengan bantuan bisikan Israel bersama-sama merangka pelan untuk memintas dan menawan semula kargo tersebut. China berfikir ada lebih selamat untuk mengangkut kargo tersebut menggunakan pesawat awam untuk mengelakkan syak wasangka.
Lagipun penerbangan terus dari KL ke Beijing mengambil masa hanya 4 jam setengah dan Amerika dipercayai tidak akan merampas atau memudaratkan pesawat awak. Jadi MH370 adalah pilihan yang terbaik. Terdapat 5 ejen Amerika dan Israel yang sudah biasa dengan operasi Boeing 777 di dalam pesawat ini. 2 warga Iran dengan pasport curi kemungkinan di antaranya. Sebaik sahaja MH370 meninggalkan ruang udara Malaysia dan melaporkan diri kepada kawalan udara Vietnam, satu pesawat AWACS Amerika telah mengikat isyarat komunikasi mereka, iaitu jam the signal, mematikan sistem kawalan juru terbang dan menukar kawalan kepada kod kawalan jauh remote control. Pada ketika itu, pesawat hilang ketinggian secara tiba-tiba untuk seketika. Bagaimana AWACS boleh melakukan? Ingat peristiwa 911. Selepas peristiwa itu, semua pesawat Boeing, Airbus dan kemungkinan semua dipasang dengan sistem kawalan jauh untuk menentang rampasan pesawat oleh pengganas. Sejak itu, semua kawalan jauh yang sama digunakan untuk mengawal pesawat pengintip tanpa pemantu dan drone. Seterusnya, 5 ejen Amerika dan Israel mengambil alih kawalan pesawat, mematikan transponder dan sistem komunikasi yang lain, mengubah laluan dan terbang ke arah barat. Mereka tidak terbang timur ke Filipina atau Guam kerana Laut Cina Selatan dan keseluruhan ruang udara diawasi sepenuhnya oleh radar dan satelit pengawasan Cina. Radar tentera Malaysia, Thailand dan India sebenarnya telah mengesan pesawat yang tidak dikenali itu, tetapi seperti dijangka mereka tidak balas secara tidak profesional. Pesawat itu kemudian terbang ke atas Sumatera Utara, Anambas, India Selatan dan kemudian mendarat di Maldives. Beberapa penduduk kampung menyaksikan pendaratan pesawat, mengisi minyak dan meneruskan penerbangan ke Diego Garcia, pangkalan tentera udara Amerika di tengah-tengah lautan Hindi. Sebaik mendarat, kargo dikeluarkan dan kotak hitam ditinggalkan. Penumpang disenyapkan, iaitu dibunuh, melalui kaedah secara semula jadi, iaitu kekurangan oksigen. Mereka percaya hanya orang mati saja yang tidak akan membocorkan rahsia. Pesawat MH370 dengan penumpang yang sudah mati sekali lagi berlepas dan diterbangkan dengan kawalan jauh menuju lautan Hindi untuk menjadikan orang percaya bahawa pesawat kehabisan minyak dan akhirnya terhempas ke lautan, dan dengan menyalahkan kapten dan pembantu juruterbang degil. Amerika telah melakukan persembahan yang baik. Pertama, mereka mengalihkan semua perhatian dan usaha carian di lautan Cina Selatan, padahal MH370 terbang ke arah barat lautan Hindi. Kemudian mereka dengan bantuan media-media, mereka telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah dan bukti-bukti untuk mengelirukan dunia. Australia memainkan peranan sebagai pembantu pelaku. Jika dilihat, usaha yang dibuat oleh China dari segi bilangan pesawat carian, kapal dan satelit, mula-mula mencari di lautan Cina Selatan, kemudian di Selat Melaka dan lautan Hindi, ini agak luar biasa. Ini menunjukkan bahawa China amat prihatin, bukan kerana ramainya penumpang awam China, tetapi lebih kepada nilai tinggi kandungan pesawat dan nyawa 8 ahli sains pertahanannya.